Kita bersama dengan Puan Wan Atiqah Wan Nasir dari Padang Besar Perlis yang akan berkongsi berkaitan dengan crochet. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, kita juga bersama dengan Puan Waalaikumsalam. Kita juga bersama dengan Puan Sintana Vela Yudem dari Shah Alam yang akan berkongsi berkaitan dengan makrame. Nanti nak tanya dia sebutan yang betul, lah ya. Macam mana? Dan juga bersama dengan Puan Zai Hasnim Zainul ataupun lebih mesra dikenali sebagai Kak Hanim dari Pulau Pinang yang akan berkongsi berkaitan dengan cross stitch. Orang Penang kita. Okey. Baik, pertama sekali yang nak tanya soalan kepada Puan Atiqah lah. Okay, kalau kita bercakap tentang crochet ni, bagi mereka yang belum tahu, belum mesra, yang tak kenal pun crochet ni bagaimana, mungkin sebagai mukadimahnya, Puan Atiqah nak kongsikan, crochet ni apa sebenarnya? Crochet ni dalam bahasa Inggerisnya crochet lah. Kalau kita orang Melayu kita ni sebut kait ataupun mengait. Kait. Maksudnya kalau kita sebut crochet ni, kerah yang kita kait menggunakan satu jarum. Kalau kita sebut knitting, kita kait menggunakan 2 atau 4 atau lebih jarum. Kalau crochet ataupun kait biasa ni satu jarum. Puan Atiqah, kalau antara knitting dan juga crochet, 1 jarum dan 2 jarum, sebenarnya mana yang memerlukan teknik yang lebih sukar? Crochet ke knitting? Pada saya knitting, sebab knitting dia kena sekali jalan bila kita kait dia keliling. Maksudnya kalau kita terlepas satu, kita nak betul balik, kita kena undur balik. Kalau crochet kita boleh naik di sini, maksudnya kita boleh naik banyak tempat. Dia kontrol benang dengan jarum pada satu tempat. Kalau knitting, dia kena around, keliling kan. Dia jadi macam pada saya rumit sikit lah knitting. Okey, baik. Dan mungkin ramai juga merasakan yang crochet ni adalah fabric itu sendiri. Tetapi tidak, crochet itu adalah proses menghasilkan fabric itu. Dan kalau kita lihat paparan ni, wow, memang mahir lah Puan Wan Atiqah. Dan mungkin boleh kongsikan juga, Puan memang dah mula giat dalam crochet ni, aktiviti crochet sejak umur 7 hingga 8 tahun. Dan aktif setelah 17 tahun. Boleh kongsikan Puan, mana dapat inspirasi, bagaimana bermulanya minat ni? Saya masa saya umur 6 tahun, 7 tahun, selalu tengok mak saya duk kait kopiah untuk arwah ayah. Tapi mak saya dia hanya pandai kait kopiah saja. Dari situ saya terfikir, benda ni benang dengan jarum ni hanya boleh buat kopiah saja ke? Lepas tu satu hari saya ada nampak ada saudara saya, dia kait alas meja. Dari situ saya fikir, benda ni boleh dipelbagaikan. Bila saya start nak belajar, saya mula buat sendiri dulu. Bila saya buat, saya tengok dia ada yang 3 kali kait, ada yang 2 kali kait. Kenapa macam tu? Jadi saya mula praktis sendiri. Bila saya umur 17, 16 tahun, masa tu dah mula pandai mencari dalam online. Jadi saya mula belajar di situ. Saya belajar basic daripada mula sampai yang makin susah, yang makin suka. Wow. Kalau kita tengok kan, laju je Puan Atiqah buat kan. Dan kalau Puan boleh kongsikan juga, apa sahaja antara barangan yang telah pun dihasilkan dengan teknik crochet ni yang ada bersama dengan Puan sekarang? Kalau boleh tunjukkan juga. Sekarang kalau saya banyak hasilkan kopiah, bag macam ni, bag. Yang ni sling bag, amigurumi. Kat sini ada kopiah, topi baby. Comel. Lepas saya ada buat kopiah yang bertemakan Merdeka. Okey, cantik. Nampak bila Puan angkat macam tu memang nampak. Yang ini saya hasilkan untuk anak saya pertandingan sekolah. Lepas tu ada banyak lagi lah yang saya tak sempat nak bawa, macam kasut baby, baju sejuk, apa semua. Okey, tidak mengapa Puan, walaupun tak sempat nak tunjukkan semuanya, mungkin Puan boleh kongsikan laman IG supaya kita bolehlah jenguk-jenguk kemudian, dan penonton pun nak tengok juga hasil kerja Puan. Kalau IG saya Craft Kait dan Manis. Saya punya page pun nama yang sama. Lepas tu saya punya channel YouTube Wan KCDM. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Wan Atiqah Wan Nasir. Okey, dari Padang Besar, memang sangat-sangat menarik sebenarnya hasil tangan crochet ni kan. Terima kasih Puan.
Dan Diana, mungkin saya boleh kongsikan jugalah rantaian crochet yang terpanjang yang dihasilkan setakat ini adalah sepanjang 130 kilometer. Wow, di mana tu? Seorang gadis wanita Perancis telah menghasilkan, dia mengambil masa hanya 5 bulan. Wow, 130 kilometer 5 bulan sahaja. Itu kalau 130 kilometer dari hujung Malaysia ke hujung sini dah boleh dapat dah tu. Okey, baik. Sebelum kita perkenalkan tetamu kita yang kedua nak bersama dengan beliau untuk makrame. Okey, kita ada satu lagi paparan video TikTok yang kami nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan benang. Jom kita tengok. Yeah, yeah. Whoa, I'm so pretty and he like that. When he beat it up, he deep inside that kitty cat. Kitty cat losing focus just like Fetty Wap. Now where he at? I feel it coming out my throat. Guess I better wash my mouth out with soap. God, I wish I never spoke. Now I gotta wash my mouth out with soap. Wow, memang sangat-sangat cantik dan kreatif. Siapa sangka dari selembar benang, kalau kita lihat boleh menjadi baju dan sebagainya. Tetapi banyak lagi hasil craft yang boleh kita lakukan bersama dengan benang. Okey, baik Yana, kita ke seni craft yang seterusnya, iaitu macrame. Kita bersama dengan Puan Sintana Velayuta. Baik Puan, saya nak tanya, bagaimana sebutan macrame ataupun macrame dalam bahasa Perancisnya yang betul? Kita boleh sebut gunakan kedua-dua sahaja. Selamat tengah hari ya kerana sudi menjemput saya ke rancangan hari ini. Terima kasih Puan. Sebutan kita boleh sebutkan sebagai macrame, as in English ataupun macrame. Okey, baik. Jadi dua-dua boleh diterima lah. Boleh. Yeah. Baik, jadi seni craft ni menggunakan teknik simpulan, betul Puan? Yes, seni craft simpul menyimpul. Okey, mungkin Puan boleh terus kongsikan lebih mendalam mengenai seni craft macrame ni. Okey, seni craft simpul menyimpul ni menggunakan tali kapas. Okey, cotton cord ataupun kita boleh gunakan tali jute ataupun zaman dulu kita gunakan tali pos yang kita beli dari kedai buku. Itu masih digunakan. Okey, kerana senang dicari. Okey. So bahan yang kita perlukan tak banyak. Benang dengan benang dengan kalau kamu lihat di sini kayu ataupun ring kayu, itu saja. Okey. Wow, dua bahan ini sahaja untuk menghasilkan macrame. Yes. Dan jari kita lah. Okey, baik. Dan menariknya tentang macrame ini sedikit kan, Sugi. Kalau dahulu secara sejarahnya, mula terkenal di Turki, di Arab, kemudian ke Perancis. Dari situlah mendapat nama macrame. Dan untuk Puan Sintana sendiri, berapa lama sebenarnya Puan mengambil masa untuk belajar hasil seni ini? Dulu saya mula belajar semasa saya tolong ibu saya buat macrame pasu. Okey. Semasa tu saya berumur lebih kurang 12 tahun. Kemudian berhenti terus, tak pernah buat. Saya mula menceburi bidang makrame dalam tahun 2017 pula. Saya bila imbas kembali kenangan bersama mak lah. Teringat saya Puan tengok simpulan tu orang kata friendship band kat sekolah kita selalu buat. Yes.
ia adalah sama, teknik yang sama saja. Okey, baik. Jadi Puan belajar daripada ibu Puan lah, dapat inspirasi tu daripada ibu Puan ya? Yes. Tapi masa tu kita belajar 2 not begitu ajalah. So bila saya mula dalam tahun 2017, saya mula dengan macrame pasu juga. Lepas tu minat tu semakin bertambah. Kalau nak belajar macrame, not simpulan asas tu ada 3 saja. So kalau kita mahir 3 simpulan ni, kita dah buat macam-macam seperti di gambar sekarang. Okey. Dan satu-satunya simpulan yang saya tahu adalah simpulan kasih. Tapi kan, Puan Sintana, kalau boleh kongsikan juga apa sahaja hasil daripada makrami yang berjaya Puan siapkan. Saya lihat di belakang Puan tu ada tempat simpan pasu dan juga bunga, daun. Selain daripada tu? Okey, makrame di sini ini adalah makrame untuk dinding, hiasan dinding. Okey, yang ni makrame untuk pasu. Tapi yang ini kita rest dia atas dinding. Dulu kita mula dengan pot dia gantung kan, tapi yang ni kita sandarkan pada dinding. So it's wall hanging lah. Okey, baik. Dan silakan Puan. Okey, banyak lagi kita boleh buat dengan makrame. So kita boleh buat macam alas meja, alas pinggan mangkuk. Kita boleh buat makrame untuk tali yoga. Okey, untuk hammock juga, hammock untuk kucing ke. Ya, betul. Untuk manusia pun boleh. Hammock tu saya selalu tengok dan saya pun pernah terjatuh daripada hammock yang macrame ni. Okey, baik Puan. Mungkin ada yang berminat untuk mempelajari lebih lanjut ataupun nak beli makrame hasil Puan Sintana. Di mana dan apakah laman IG Puan? Laman IG saya ialah @makramehaga. Okey. Makrame Haga. Saya suka nama tu. Sangat-sangat comel. Baik, Puan Sintana, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian kepada seluruh penonton wanita hari ini, Extra hari ini berkenaan dengan makrame. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Sama-sama. Jaga diri.